Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1149. Antara paparan utama, Najib hutang, rakyat bayar. Amanah sokong berjalan untuk kebebasan kehakiman. Negara sudah cukup kesipuan. Daya saing jatuh kerana pemimpin cap ayam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kemarin diberitahu kerajaan Malaysia bertanggungjawab terhadap hutang 3 bilion US dollar atau 13.3 bilion ringgit yang diambil oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB pada 2013 apabila Menteri Kewangan ketika itu Datuk Seri Najib Razak menandatangani surat sokongan untuk pengumpulan dananya. Surat sokongan atau Letter of Support atau LOS sedemikian adalah jaminan de facto kerajaan. Bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Datuk Siti Zawiyah Muhammad Desa berkata adalah tidak jelas bagaimana 1MDB itu membelanjakan 3 bilion US dollar itu kerana firma pelaburan negara tersebut gagal memberikan sebarang maklumat terkini kepada bahagiannya dalam Kementerian Kewangan diperbadankan MOF. Siti Zawiyah berkata Najib menandatangani LOS tersebut bagi menyokong usaha antara 1MDB dan Albar Investment PJS iaitu anak syarikat International Petroleum Investment Company IPIC milik Kerajaan Abu Dhabi. Beliau mengesahkan bahawa 1MDB yang telah mengambil hutang 3 bilion US dollar pada 2013 melalui bond yang diterbitkan oleh anak syarikatnya telah gagal membuat pembayaran balik mengikut syarat hutang. Menurut Siti Zawiyah, perkara tersebut menyebabkan kerajaan hari ini terpaksa membayar balik hutang 1MDB berdasarkan LOS yang dikeluarkan kerajaan yang ditandatangani oleh Menteri Kewangan Najib Razak pada 2013. Beliau merujuk kepada surat sokongan bertarikh 14 Mac 2013 yang ditandatangani Najib dan diberikan kepada anak syarikat 1MDB Global Investment Limited, 1MDB GIL yang akan menerbitkan bond 3 bilion US dollar. Siti Zawiyah berkata 1MDB gagal memberikan mana-mana dokumen yang diminta oleh Kementerian Kewangan. 1MDB dikehendaki membentangkan laporan pelaburannya kepada Kementerian Kewangan selepas surat sokongan dikeluarkan, tetapi syarikat itu tidak berbuat demikian. Siti Zawiyah berkata demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-26 dalam perbicaraan Najib berhubung penyelewengan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB, lapor beberapa media. Pinjaman itu didakwa dikumpul melalui terbitan bond 1MDB oleh Bank of New York Mellon Group. Bond tersebut matang tahun depan. Pihak pendakwaan berhujah bahawa akibat daripada jejak aliran kewangan yang diselewengkan itu sejumlah 681 juta US dollar, kira-kira 2.081 bilion ringgit mengikut kadar pertukaran asing ketika itu masuk ke akaun Najib pada awal 2013. 1MDB sebenarnya berurusan dengan Albar Investment PJS Limited yang kemudian dikenali sebagai Albar BVI, syarikat palsu yang mempunyai nama serupa dengan Albar Investment PJS, anak syarikat kepada syarikat pelaburan petroleum antarabangsa Abu Dhabi IPIC. Sebaliknya, Albar BVI merupakan syarikat cengkerang yang ditubuhkan oleh pembiaya dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO di British Virgin Islands. Pada 2 Mac 2022, Najib yang juga Ahli Parlimen Pekan menegaskan di Dewan Rakyat bahawa tidak ada satu sen pun wang rakyat yang digunakan untuk membayar prinsipal hutang 1MDB. Bagaimanapun, kenyataan Najib itu disanggah oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin kerana kerajaan kini terpaksa membayar hutang 1MDB sebanyak 50 bilion ringgit selepas syarikat berkenaan gagal membayar hutangnya yang dijamin oleh kerajaan kerana 1MDB dimiliki sepenuhnya oleh MOF Incorporation. Jumlah yang dibayar setakat Januari tahun ini berjumlah lebih 13 bilion ringgit dan hutang yang dibayar itu menggunakan duit rakyat, katanya pada sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat pada Mac 2022. Mahyadin berkata semasa menjadi Perdana Menteri, beliau menubuhkan pasukan khas untuk menjejak dan merampas wang serta aset 1MDB yang disorokkan di luar negara. Bayangkan jika Pekan masih Perdana Menteri,
Saya tidak fikir dia akan tubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk mencari wang dan aset 1MDB yang hilang, jelasnya. Najib berhadapan dengan 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperolehi suapan berjumlah 2.28 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama. Jika didapati bersalah, Najib boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun. Senangnya, jika orang lain buat hutang yang terpaksa bayar pula pihak lain. Dalam isu 1MDB ini, pihak lain itu ialah rakyat. Biro Undang-Undang Kanon Parti Amanah Negara menyokong inisiatif Majlis Peguam dalam Perhimpunan Aman bertemakan Walk for Judicial Independence berjalan untuk kebebasan kehakiman yang akan dibuat pada hari Jumaat bersamaan 17 Jun 2022 di Padang Merbuk, Kuala Lumpur. Ini adalah kali kedua perhimpunan ini dibuat. Menurut kanon, sebelum ini satu perhimpunan pernah dibuat di tempat yang sama pada tahun 2007 berikutan tersebarnya klip video berkaitan VK Linggam. Hasil daripada perhimpunan itu, institusi kehakiman telah banyak membuat penambahbaikan termasuk dengan penubuhan Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Perhimpunan Walk for Judicial Independence ini amat mustahak kerana ada pihak tertentu secara halus telah cuba mencemarkan nama baik institusi kehakiman dengan menyebarkan berita hantu bahawa Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah seorang yang korup dan telah turut menerima wang daripada dana 1MDB, kata kanon menerusi pengurusinya Dr. Zulkarnain Luqman. Beliau turut menimplak tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dengan pantas secara terbuka menyatakan menyiasat hakim tersebut selepas disebarkan oleh blog Raja Petra Kamaruddin yang kini bersembunyi di luar negara. Tidak dinafikan bahawa SPRM mempunyai kuasa menyiasat hal berkaitan rasuah, tetapi cara SPRM menyiasat dan membuat kenyataan terbuka berkaitan hal itu adalah satu perkara yang di luar norma kebiasaan, sedangkan SPRM boleh menggunakan sumber dalaman untuk membuat siasatan sama ada benar atau tidak berlaku transaksi sedemikian dalam akaun Hakim Nazlan. Berita mengenai siasatan ini telah dihebohkan dan ditularkan oleh ramai pihak. Siasatan SPRM itu telah dibuat pada bulan April 2022 dan sehingga kini hasil siasatan itu tidak diketahui, ujar kanon. Kanon pasti ada pihak tertentu yang akan mendapat manfaat daripada mensensasikan berita ini, khasnya kerana hakim yang disiasat itu telah memutuskan Datuk Seri Najib Razak bersalah dalam kes SRC International. Kanon percaya bahawa rancangan untuk merendah-rendahkan badan kehakiman ini telah dibuat secara halus dan tersusun oleh tangan-tangan gaib dan hal ini perlu dicegah supaya maruah badan kehakiman tetap terpelihara. Kepercayaan orang ramai terhadap badan kehakiman adalah penting kerana badan kehakiman adalah pihak ketiga yang menjaga kepentingan antara pihak eksekutif dan rakyat. Sekiranya rakyat terpengaruh dengan dakwah bahawa badan kehakiman ini boleh dibeli dengan wang ringgit, maka Malaysia akan menghadapi krisis keyakinan masyarakat global, jelas kanon. Seterusnya, kanon menyokong agar badan kehakiman terus dipertahankan. Kanon menyeru kepada semua peguam, khasnya peguam kanon, untuk turut serta dalam perhimpunan yang bersejarah ini. Kanon juga menaruh keyakinan yang tinggi kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat supaya teguh mempertahankan institusi ini daripada diserang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, tegasnya. Kemarin dalam satu kenyataan, Majlis Peguam merujuk kepada Subsection 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 dengan memberi pemberitahuan kepada pegawai daerah polis OCPD tentang hasrat mereka untuk berkumpul di tempat letak kereta pada Merbuk dan berjalan kaki ke Parlimen. Katanya Setiausaha Badan Peguam Malaysia dan ahli-ahli Sekretariat Majlis Peguam telah menghadiri mesyuarat pada Rabu yang dipengerusikan oleh OCPD dan Ketua Polis Daerah Polis Dang Wangi, SCP Nur Dilhan bin Yahya. Pihak polis memaklumkan kepada kami bahawa mereka akan memudahkan perhimpunan di tempat letak kereta Padang Merbuk, tetapi beberapa syarat akan dikenakan termasuk tidak membenarkan berjalan kaki ke Parlimen. Majlis Peguam mengiktiraf bantuan polis dalam membantu memudahkan perhimpunan di Padang Merbuk, tetapi kami tidak bersetuju bahawa kami tidak dibenarkan meneruskan perjalanan ke Parlimen dan kami akan menulis dan akan terus melibatkan polis dalam perkara ini, tegas Majlis Peguam menerusi Presidennya Karen Chia Yee Lin. Majlis Peguam menyeru semua ahli dan pelatih dalam kamar untuk menghadiri berjalan untuk kebebasan kehakiman dan secara aman membantah ketidakwajaran dan cara penyiasatan yang dimulakan oleh SPRM terhadap Hakim Mahkamah Tinggi. Marilah kita bersama-sama bangkit menunjukkan keazaman kita dalam hal ini, kata Majlis Peguam. Semoga dipermudahkan segala urusan demi kebebasan kehakiman.
Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul menerusi affidavitnya membantah permohonan Peguam Diraja atau Queen's Counsel dari United Kingdom, Jonathan Laidlaw, untuk mewakili Datuk Seri Najib Razak dalam rayuan akhirnya berhubung kes penyelewengan dana RM42 juta membabitkan SRC International Sdn Bhd. Muhammad Ashraf berkata Jonathan Laidlaw juga tidak memiliki kelayakan istimewa dan pengalaman langsung yang relevan terhadap penafsiran undang-undang dan isu dalam rayuan. Katanya Jonathan Laidlaw juga tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pembicaraan jenayah atau rayuan berhubung Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 209, Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dakwaan bahawa tiada peguam tempatan dengan kelayakan istimewa atau pengalaman adalah penuh ironi apabila dibandingkan dengan pemohon untuk membela pertuduhan pecah amanah CBT, pengubahan wang haram dan salah guna kedudukan yang dihadapi Datuk Seri Najib. Apabila pemohon sendiri tiada pengalaman untuk berhujah bagi pertuduhan itu di Mahkamah Malaysia, adalah sukar untuk difahami bagaimana pemohon sebagai seorang yang asing kepada undang-undang tempatan boleh dikatakan lebih lengkap dan layak daripada Peguam Kanan Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah yang sering hadir di hadapan semua peringkat Mahkamah Malaysia untuk menghujahkan kes-kes sama seperti pertuduhan, ujar Muhammad Ashraf, lapor bernama. Menurut Muhammad Ashraf, Jonathan Laidlaw juga tidak mempunyai kelayakan bahasa Malaysia yang diperlukan di bawah Subseksyen 11-2 Akta Profesyen Undang-Undang Akta 166 untuk berjaya dalam permohonan ad hoc di bawah Seksyen 18 Akta sama. Pemohon bukan seorang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara ad hoc di bawah Akta 166. Saya menyatakan sekiranya mahkamah mengabaikan kedudukan politik perayu iaitu Najib dalam rayuan ini, kes itu akan menjadi seperti mana-mana rayuan jenayah lain yang tidak layak diberi sebarang pertimbangan istimewa untuk menerima masuk peguam asing untuk menghujahkan rayuan yang bakal didengar di Mahkamah Persekutuan, ujarnya. Menurut Muhammad Ashraf, adalah sukar untuk diterima bahawa daripada 21,625 peguam bela dan peguam cara di Malaysia, tidak ada seorang pun yang memiliki kelayakan istimewa atau pengalaman untuk mengendalikan rayuan itu kecuali Jonathan Laidlaw. Pertuduhan di Mahkamah Persekutuan juga bukan pertuduhan baharu tetapi pertuduhan sama yang dikendalikan Tan Sri Muhammad Shafie di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Oleh itu, permohonan ini adalah tanpa merit dan hendaklah ditolak secara terus, tegasnya. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Datuk Hazanah Mihad dan Datuk Wazir Alamaidin Mira menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Mahkamah Persekutuan adalah rayuan terakhir Najib terhadap sabitan dan hukumannya. Semasa membacakan keputusannya, Hakim Abdul Karim berkata Najib pada kawalan penuh terhadap dana yang diberi kepada SRC dan bebas untuk menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Ini ditunjukkan menerusi aliran RM42 juta daripada SRC ke akaun peribadinya. Ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai dilakukan untuk kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, hanya memalukan negara, kata Hakim. Pada 25 Januari lalu, firma guaman Tetuan Shafie & Co. menyerahkan surat permohonan kepada Sekretariat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat melantik QC dalam rayuan akhir Najib di Mahkamah Persekutuan. Ini sungguh bagi pejuang Melayu 64 tahun kita merdeka dengan 21,625 peguam bela dan peguam cara terlatih, peguam dari England juga yang lebih baik menurut Najib dan pasukan pembelaannya. Sedangkan yang memberi tauliah khas kepada QC ialah Ratu Inggeris dari negara yang kita anggap sebagai ketua negara penjajah. Selaras dengan prinsip yang disebut dalam rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan dan keempat, kedaulatan undang-undang. Maka undang-undang dan keadilan termasuk kebebasan kehakiman sewajarnya ditadbir oleh kita sendiri, yakni warga negara Malaysia. Atau adakah kita belum merdeka lagi? Sudah jatuh ditimpa tangga. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pernah berkata, barisan jemaah Menteri Pakatan Harapan bertaraf Menteri Pasola dan Cap Ayam menyebabkan negara kekeringan pelaburan asing. Sudah setahun 4 bulan tiada apa-apa pun. Keadaan negara amat runcing, ekonomi negara merosot, tukaran mata wang teruk, tiada ada usaha, tiada hala tuju langsung, katanya dalam satu ucapan di Kelantan pada 28 September 2019.
Ketika itu nilai ringgit ialah purata RM4.14 bagi setiap dolar. Kini nilainya RM4.40 bagi setiap dolar. Ranking Daya Saing Dunia WCR 2022 menyaksikan Malaysia jatuh 7 tangga di kedudukan ke-32 berbanding kedudukan ke-25 pada 2021. Ini sama sekali tidak memberi petanda baik kepada ekonomi Malaysia yang kini mengalami kenaikan harga dan kos sara hidup tinggi, kata bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Harga minyak sawit dikatakan tinggi tetapi ringgit terus menjunam. Inilah petanda tahap hala tuju Kerajaan Gabungan Perikatan Nasional Barisan Nasional. WCR 2022 bukan penilaian suka-suka Pakatan Harapan, tetapi penilaian oleh International Institute for Management Development atau Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa dan rakan-rakan kolaborasinya merangkumi 63 ekonomi negara. Kedudukan daya saing dunia adalah berdasarkan 333 kriteria daya saing yang dipilih hasil daripada penyelidikan komprehensif menggunakan karya ekonomi, sumber antarabangsa, nasional dan serantau serta maklum balas daripada komuniti perniagaan, agensi kerajaan dan ahli akademik. Dengan pantas, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata ranking ini untuk tahun 2021. Ketika itu negara dipimpin oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Memang benar Mahyadin dijatuhkan pada hujung 2021. Tetapi siapakah yang meletakkan Mahyadin di Putrajaya kalau bukan UMNO yang turut bersekongkol melanggar mandat rakyat pada pilihan raya umum tahun 2018. Kerajaan yang diteraju Perikatan Nasional tiada hala tuju kerana tiada manifesto. Ia hanya kerajaan yang mahu menafikan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad. UMNO Barisan Nasional menyokong kerajaan yang tiada hala tuju ini kerana bagi gerombolan kluster mahkamah, ia kerajaan yang memudahkan parti itu untuk kembali ke tampuk pemerintahan negara. Apabila timbul isu, semua pihak dipersalahkan kecuali UMNO. Tetapi hakikatnya satu dunia tahu di mana puncanya. Siapakah yang merosakkan One Malaysia Development Berhad, 1MDB? Siapakah yang merosakkan Felda? Harga tawaran permulaan dalam penyelenggaraan Felda Global Ventures FGV di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 adalah RM4.55. Pada hari ini, harga saham FGV merosot teruk dan hanya bernilai RM1.59 sahaja. Manakala negara terbeban dengan hutang yang dibawa oleh One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International yang tiada pendapatan. Menurut laporan, sehingga akhir Februari 2022, jumlah keseluruhan hutang 1MDB bernilai kira-kira RM38.8 bilion merangkumi RM32.3 bilion hutang prinsipal dan RM6.5 bilion faedah. Ingatkah lagi ucapan Najib dalam amanat Hari Kebangsaan 2015 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur? Beliau berkata, saya ingin mengulangi setelah layar telah dikembangkan, apabila sauh telah dilabuhkan, pantang ketua kapal dan anak-anak kapal menoleh ke belakang. Najib berkata, barisan kabinetnya ketika itu serta Barisan Nasional dan beliau sendiri akan terus memacu negara ke hadapan. Sesungguhnya kami tidak akan membenarkan sesiapa sahaja sama ada dari dalam atau luar negara untuk dengan mudahnya datang dan mencuri, merosakkan atau memusnahkan apa yang telah kami bina selama ini, ujarnya. Umpama kapal yang sedang berpusing-pusing di pelabuhan kerana ketuanya pening hendak berlayar atau berlabuh. Demikian hala tuju negara yang tidak tahu entah ke mana. Dalam bahasa mudah, kedudukan daya saing negara jatuh kerana pemimpin Perikatan Nasional, Barisan Nasional sama-sama cap ayam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.